Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dari Seksyen 68 ingin membentangkan tajuk pertama tentang bahasa Melayu. Pembentangan ini disediakan oleh Muhammad Firdaus bin Muhammad Nizam, Muhammad Hafiz bin Sulaiman, Muhammad Haikal Muhammad Hamid bin Abdul Haq, dan saya Muhammad Azim Azri bin Razi. Yang kelima, Muhammad Nabil Irfan bin Malis. Disediakan untuk Sir Asrul bin Muhammad Saleh. Saya mulakan pembentangan ini dengan 1.0 pengenalan. Bahasa Melayu sebuah bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia ialah satu rumpun bahasa yang tergolong ke dalam satu keluarga bahasa besar yang bernama Keluarga Bahasa Austris. Bahasa ini dituturkan di seluruh Kepulauan Melayu Nusantara. Bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua franca. Lingua franca ini merupakan bahasa perantaraan yang digunakan secara sistematik untuk tujuan perhubungan antara orang-orang yang tidak sama bahasa ibundanya. Tulisan Melayu yang terawal ialah tulisan rencang. Bahasa Melayu dipengaruhi oleh susuk bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu kuno terawal terdapat pada batu bersurat. Batu bersurat ini ialah salah satu bukti sejarah bahasa Melayu yang penting. Beberapa batu telah ditemui di sekitar Sumatera dan Jawa yang memperlihatkan penggunaan bahasa Melayu kuno pada abad ke-7. Bahasa ini terdapat 3 tahap utama perkembangan bahasa Melayu, iaitu bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Haikal. Saya akan menerangkan tentang definisi bahasa. Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat penghubung dalam lingkungan satu kelompok manusia. Contoh seperti antara seorang individu dengan individu yang lain. Kedua, bahasa adalah penggunaan kod, iaitu gabungan fonem sehingga membentuk kata dengan aturan sintaksis untuk membentuk kalimat yang memiliki maksud. Seterusnya saya akan menerangkan tentang definisi Melayu. Definisi Melayu, nama suatu bangsa atau bahasa yang digunakan di semenanjung Malaysia. Istilah Melayu digunakan dalam pengertian yang luas dan juga yang sempit. Kedua, dalam pengertian luas, istilah ini merujuk kepada semenanjung Tanah Melayu dan kawasan yang secara tradisional disebut gugusan Pulau-Pulau Melayu, iaitu pulau-pulau yang meliputi Indonesia yang ada sekarang ini. Penggunaan istilah Melayu yang lebih ialah yang rujuk kepada suku bangsa yang berbahasa Melayu yang mendiami di semenanjung Tanah Melayu, pantai timur Sumatera, Brunei dan beberapa tempat lagi yang berdekatan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz bin Sulaiman. Saya ingin menerangkan asal-usul bahasa Melayu. Definisi awal istilah Melayu. Banyak pendapat mengatakan bahawa asal-usul bahasa Melayu masih kabur. Namun begitu, umum mengakui bahawa penutur asli bahasa Melayu ialah orang Melayu. Walau manapun, asal-usul orang Melayu sukar dipastikan. Terdapat beberapa teori yang mengatakan bahawa penutur bahasa Melayu berasal daripada kelompok manusia yang dinamakan Austronesia. Mereka yang dikatakan berasal dari daerah Yunan itu bergerak dalam 2 gelombang pergerakan dan mendiami Asia Tenggara, iaitu sejak 2500 sebelum Masihi tersebut Melayu Proto, dan sejak 1500 sebelum Masihi disebut Melayu Diotro. Oleh sebab tunggak kerajaan tersebut, bahasa Melayu campur, secara logiknya bahasanya juga ia bahasa Melayu. Antara buktinya, sebuah batu bersurat bertarikh 4 Masihi yang ditemukan di Dong En Chau, Vietnam Selatan menggunakan beberapa perkataan Melayu. Antaranya ialah Yan, iaitu yang,
naga iaitu naga, uran iaitu urang. Seterusnya, saya ingin menerangkan bahasa Melayu kuno. Wujudnya bahasa Melayu kuno dari pedagang India. Digunakan pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Pada zaman kerajaan Sriwijaya, bahasa kuno dijadikan sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. Mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding bahasa Jawa. Bukti penggunaan bahasa ini boleh dilihat pada batu-batu bersurat pada abad ke-7. Tulisan bahasa Melayu kuno ditulis dengan huruf Pallawa. Oleh sebab kerana belum lagi digunakan untuk menulis, kewujudan bahasa Melayu kuno hanya dapat dikesan pada prasasti atau pada batu-batu bersurat. Kedua, bahasa Melayu kuno bermula pada abad ke-7 Masihi berdasarkan penemuan sebuah prasasti berbahasa Melayu di Dong Yen Chow di Teluk Turane, Vietnam. Di Sumatera pula, beberapa sebuah prasasti atau batu bersurat telah ditemukan di Sumatera dan di Jawa antara abad ke-7 hingga abad ke-13, iaitu pada zaman pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Tulisan yang digunakan pada batu bersurat kebanyakannya berasal dari India, iaitu tulisan Devanagari, Pallava, Jawa kuno, Kawi dan lain-lain. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno. Ciri bahasa Melayu kuno dapat dilihat berdasarkan tulisan yang terdapat pada batu bersurat dengan memfokuskan 3 aspek penting, iaitu sistem tulisan dan ejaan, morfologi dan kosakata yang digunakan. Sistem tulisan dan ejaan. Yang pertama, tulisan yang terdapat di Nusantara ketika itu ialah tulisan rencong yang dikesan dari daerah Sumatera Selatan, iaitu di Palembang, di Bangkahulu dan di Lampung. Yang kedua, tulisan Kawi pada peringkat awalnya ditulis pada daun lontar dan kemudiannya diguna untuk menulis pada batu. Tulisan ini digunakan pada batu bersurat di Joreng dan di padang lawas yang terletak di Patuli dan Sumatera Utara. Nombor 3, selain itu, tulisan Nagiri yang berasal dari utara India digunakan pada batu bersurat yang ditemukan di Kandasuli. Bahasa Melayu kuno menggunakan tulisan Pallawa, tulisan yang berasal dari India Selatan dan digunakan untuk menulis kitab dalam bahasa Sanskrit untuk penyebaran agama Hindu. Dan last sekali, terdapat 2 jenis tulisan Pallawa, iaitu tulisan Pallawa awal dan Pallawa kemudian. Perbezaan ialah aksara Pallawa awal ditulis besar-besar, manakala Pallawa kemudian menggunakan aksara yang sama tinggi, seolah-olah ditulis di antara. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Bidayah Muhammad Nizam. Bahasa Melayu Klasik. Bahasa Melayu Klasik bermula pada abad ke-13. Bahasa ini diasaskan oleh kerajaan Islam di Timur Aceh. Bahasa Melayu Klasik ini wujud dengan tulisan Jawi. Bahasa ini banyak terdapat di Semenanjung di Tanah Melayu. Terdapat kira-kira 10,000 naskah manuskrip Melayu lama tersimpan di negara barat. Selain itu, tulisan bahasa Melayu Klasik banyak digunakan untuk menulis manuskrip Melayu lama. Surat yang dikirim oleh Sultan Ternate Maluku kepada Raja Portugis bertarikh 1521 dan 1522 merupakan manuskrip Melayu yang pertama. Ciri-ciri bahasa Melayu Klasik ialah sistem tulisan dan ejaan. Bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu moden bermula pada abad ke-19 setelah kedatangan penjajah Eropah.
Hasil karya Munshi Allah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu moden telah mencapai status kebangsaan. Sebelum penjajahan British, bahasa Melayu mempunyai kedudukan paling tinggi. Bahasa Melayu mudah direntur mengikut keadaan dan keperluan. Okay. Tahap perkembangan bahasa Melayu ni, bahasa Melayu moden dapat dilihat daripada dua tahap, iaitu bahasa Melayu moden pra-merdeka dan bahasa Melayu moden pasca merdeka. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nabi Irfan bin Marlis. Saya ingin mengulas sedikit tentang kesimpulan asal-usul sejarah bahasa Melayu. Kesimpulan yang terdapat dalam asal-usul sejarah bahasa Melayu ialah pertubuhan bahasa Melayu berasal dari Palembang dan Sumatera Selatan. Perbezaan bahasa Melayu bukanlah sebahagian daripada bahasa Jawa kerana sifatnya berbeza. Antara perbezaan di antara bahasa Melayu dan bahasa Jawa ialah bahasa Jawa mempunyai peringkat penggunaan bahasa manakala bahasa Melayu tidak. Jadi tentulah bahasa Melayu bukan berasal daripada bahasa Jawa. Secara umumnya, bahasa ini pada asalnya disebut rumpun bahasa Austronesia Barat. Walaupun bahasa Melayu tidak sama dengan bahasa Jawa dan bahasa Batak secara khusus, namun secara umum bahasa ini pada asalnya satu rumpun yang disebut rumpun bahasa Austronesia Barat atau bahasa Nusantara. Antara rujukan yang boleh didapati untuk asal-usul bahasa Melayu ini ialah buku rujukan pengajian Malaysia, laman internet seperti Google, Bing dan bermacam-macam lagi, serta majalah yang berkenaan dengan sejarah asal-usul bahasa Malaysia.